Sebab itulah kita ini, ya, saya cakap tanya Sabas, tuan-tuan mampu berjihad, ya, datang ke sini dalam program yang telah diatur oleh persepakatan ini, dan kita berada dalam bulan Ramadan untuk menguji sejauh manakah kemampuan kita untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumlah tuan-tuan, bulan Ramadan, yang kemahan puasa ni tak makan tak minum. Bayangkan, anak-anak kita balik sekolah, sampai rumah dia haus, dia lapar, dia buka peti ais. Apa yang tak ada dalam peti ais rumah kita? Lengkap, pelbagai makanan ada, minuman pelbagai jenis. Dia ambil tak? Dia tak ambil. Saya tengok dia. Tak tahu lah kalau dapur tuan-tuan di CCTV, kamera, memantau anak-anak kita makan. Mungkin tidak. Ada atau tidak, mereka tak. Kita pun ke pantry kita ada makanan, mungkin kita tak sentuh. Kita tahu kita nak bawa balik, tu nak waktu berbuka. Kita boleh makan, baru kita ketul yang kita dah beli tu, tapi kita tak buat. Hebat tak hebat kita? Tak ada siapa pun. Kenapa? Kerana kita yakin bahawa kita sedang berpuasa, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu hebat integriti kita, hebat amanah kita, tanggungjawab kita mempertahankan ibadah kita untuk tidak makan kita walaupun tidak ada orang lain. Bayangkan kalau dalam kes yang lain, kes salah guna kuasa, rasuah, suapan. Dia bukan seorang-seorang, dia berdua. Ada pemberi dan penerima. Kalau penerima tadi tak beritahu, yang pemberi mungkin beritahu. Patut takut. Tetapi masih berlaku lagi. Tetapi dalam bulan puasa, dalam Ramadan, puasa di siang, kita hebat. Orang lain tak ada, kenapa tak makan? Kenapa tak minum? Tetapi rasuah, ketika itu ada orang memberi dan menerima, kita boleh terima contohnya. Maka hebatnya kalau umat Islam memahami falsafah Ramadan, memahami falsafah integriti dalam ibadah puasa ini, hebat. Tidak akan berlaku selesai masalah manusia yang menyalahgunakan puasa, rasuah dan sebagainya. Walaupun disebutkan ar-rasyid wal muntasib benar, memberi rasuah, beri rasuah dalam neraka, tetapi masih kita kedengaran ada ketirisan di sana sini. Landai kemarilah kita gunakan ibadah puasa ini sebagai suatu kekuatan dalaman kita untuk kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hebatnya tarbiyah bulan Ramadan ini, iaitu berjihad melawan hawa nafsu kita. Dan Ramadan bukan seminggu dua, tuan-tuan. Kalau kita lihat tuan-tuan yang sebagai penjawat awam, yang khusus integriti ke, khusus Beni Ihsan ke, 3 hari 2 malam di Intan ke, tempat-tempat latihan, ataupun anak kita lah, khusus Beni Ihsan, khusus kecemplungan diri 2 hari 1 malam. Dia balik berubah, tuan-tuan. Dia balik berubah. Kalau rumah tadi tak surau, imam dan bila lambat azan, dia azan dulu. Semangat. Kakak dia keluar rumah, tak pakai tudung, dia boleh tegur. Tak lu pakai tudung, tak lu aurat tu, dosa. Cepat dia. Itu balik-balik kerusu 2 hari 1 malam. Pesi kita, motivator kita bagi latihan. Ada program dalaman, luaran, jasmani, rohani, mampu merubah anak-anak kita menjadi manusia yang hebat. Itu baru tempoh yang pendek. Bayangkan Ramadan sebulan kita ditarbiyah, dididik, diasuh, dibimbing oleh Allah waktu siang dan malam. Siangnya kita berpuasa. Puasa bukan sekadar tak makan tak minum, tetapi menahan pandangan kita, penglihatan kita, tutur kata kita, gerak laku kita, gerak hati kita, semua dalam aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin kalau kita berpuasa tak makan tak minum saja, tetapi yang lain masih lagi berlaku, maka kita telah mendengar dan berpegang dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sabdanya, kami shaimin. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kerana apa? Dia sekadar tak makan tak minum, tetapi yang lain-lain masih lagi berlaku. Berbalik pada cerita tadi yang saya sebutkan, dalam konteks SOP bertutur kata,
semasa puasa ni. Memang di kalangan kita hari ni tak bercakap, kurang bercakap, malulah pakai mask, tak bercakap lah. Nak menegur orang buat Assalamualaikum pun payah. Tapi yang mengambil peranan lidah kita sekarang bukan lidah kita. Sebab dia dengar Ustaz cakap berdasarkan hadis, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, cakaplah yang elok ataupun diam. Jadi dia tak cakap. Tetapi yang mengambil alih tugas lah ini. Handphone, jari jemari kita mengambil tugas. Ini yang Sam sana, saya turun kata yang dikatakan adu domba, umpat keji, macam-macam lah. Gambar-gambar yang tak senonoh, gambar makanan waktu rehat macam ni, macam-macam minum lah. Itu pun menguji tu. Jadi berlakulah sebaliknya. Saya anggap puasa itu tadi puasa yang serius. Jadi apa yang saya tegaskan tadi, supaya sifat integriti tadi dalam Ramadan kita ditargas 30 hari atau sebulan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hebat kesan daripada puasa. Tak cukup dengan man shoma Ramadan, disebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan maksudnya dengan qiyamul lail, dengan solat tarawih, dengan solat berjamaah, dengan tilawah Al-Quran, qada Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka digambarkan juga disebutkan maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah. Dosa ni tuan-tuan banyak mana tu. Saya tak nak fikir dosa tuan-tuan, dosa saya sendiri. Mungkin Bukit Cina pun rendah lagi daripada dosa saya. Kalau nak kata gunung-gunung ledang pun kecil lagi. Mungkin pasir yang ada di tambak di laut tu lebih sedikit daripada dosa saya. Untungnya dosa ini tidak berbau, tuan-tuan. Kalau berbau kita tidak mampu menghitung. Tuan-tuan makan petai tu kita biji pun orang kata bang, dah bau bang. Bingku muat. Tapi pakai mah ni kuat lagi bau bulan puasa. Tapi dalam bab puasa pun disebutkan bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Hebat. Dosa itu inilah tawaran istimewa yang diberikan oleh Allah ketika bulan Ramadan. Diampunkan dosa-dosa itu yang telah lalu. Kita bayangkan banyak dosa kita, tuan-tuan. Antara pula peluang tawaran istimewa ini. Tawaran macam tawaran sekarang. Pasal raya tawaran itu, tawaran macam tawaran. Itu tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaran berdasarkan apa yang disampaikan Nabi SAW cukup besar, cukup agung. Marilah kita menggunakan kesempatan untuk bersama-sama Ramadan yang masih berbaki ini sebagai membina kekuatan kita untuk memantapkan lagi integriti kita, amanah kita. Okay, next. Terus ni baru masuk bab puasa. Bab puasa ni tuan-tuan dah maklum, tak perlu diurai. Next. Terus puasa yang berkualiti. Mana kalau puasa kualiti ini? Bukan pada siapa yang berpuasa, maknanya tak boleh bercakap yang rafas, yang kotor, yang tercela, dan perlu kepada pengaitan yang sungguh-sungguh. Barulah puasa tadi puasa yang sempurna, puasa yang berjaya, puasa khusus yang hebat, para solehin dan seterusnya. Next. Okey, kita lihat ayat di hujung puasa tadi, la'allakum tattaqun. Takwa bermakna menjaga atau mengawal daripada perkara yang tidak diingini. Ataupun takwa itu adalah taat perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jadi disebutkan dalam satu kisah, takwa ini ialah kita berwaspada, berhati-hati. Dia lihat dialog antara Sayyidina Muhammad dengan Ubay bin Ka'ab, tanya tentang takwa. Dan bila Sayyidina Umar mengatakan, saya berjalan di tempat yang berduri tadi, cara menyisir kain, ubah, berjalan dengan penaga hati, maka itulah yang dikatakan takwa. Takwa ni tuan-tuan dah maklum,
amat penting. Kita ni sama di kalangan sesama kita ni. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam dari tanah. Tidak ada perbezaan antara orang Arab dengan orang Arab dengan orang Ajam, bukan Arab ni. Sama. Illa bitaqwa, kecuali takwa. Inilah yang perlu kita cari. Nak bina ketakwaan, salah satunya ialah melalui ibadah puasa. Melalui semua amalan-amalan yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beruntung. Kita dijadikan ketakwaan bila kita berpuasa. Next. Dan puasa takwa ini saya selalu simpulkan dalam konteks motivasi lah. Kalau istilah takwa TAQ atau TAKW itu tanggungjawab. Tanggungjawab kita itu pun saya tak perlu huraikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tanggungjawab. Jadi yang pertama tanggungjawab. Kita kena sempurnakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita pada diri kita, keluarga kita, pada agama kita, pada pemerintah kita, ada tanggungjawab. Kemudian yang kedua ialah itu amanah. Amanah. Sebab tu khalifah, anugerah khalifah ini nak diberikan kepada Gunung Ganang tapi tak mampu. Gunung Ganang tolak. Tapi manusia yang kerti mampu menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sempurnakan amanah. Dan Q dari kuat atau K itu kekuatan, beda kekuatan. Kekuatan minda, kekuatan ilmu, kekuatan fizikal, kekuatan jiwa kita, kekuatan iman kita, beda kekuatan. Barulah mampu menjadi generasi Al-Quran. Kuat membaca. Saya tengok ada satu beda itu kempen membaca. Sebab di kalangan kita ni dah kurang membaca. Dia baca WhatsApp je. Yang tidak ada unsur-unsur ilmu berada banyak sangat. Tapi budaya membaca berdasarkan buku-buku tulisan yang ditulis para ulama mesti dijadikan pegangan kita. Jadikan prinsip membeli senaskah buku paling tidak sebulan sebuah buku. Kalau buku yang ditulis sebulan 2 buku. Itu menjadi prinsip di saya sendiri. Okay, next. Dan W ialah wawasan. Apa wawasan kita? Wawasan Protestan sudah telah untuk melahirkan pengunjung yang berwawasan, yang sungguh-sungguh membaca, menghayati ilmu pengetahuan. Sebab orang yang berilmu diangkat darjah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu, orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ini kehebatan orang berilmu. Tetapi orang kita kadang mempelekehkan, ala dosa kecil Ustaz, dosa kecil je. Pengarah kata itu ini dosa kecil je. Ustaz ceramah dosa kecil Ustaz, tak apa. Jangan mempelekeh dosa kecil. Sebab tu ada syair, jauhlah dosa kecil dan besar, itulah takwa. Jadilah seperti pengembara atau penjalan di kawasan berduri, sentiasa berwaspada. Jangan sesekali mempelekeh dosa yang kecil, kerana bukit besar itu adalah berbentuk dari anak-anak batu yang kecil. Kita lihat tuan-tuan, di kawasan pesisir pantai kita, di bandaraya, Melaka Raya, Kelebang, lingkungan, tak apalah, di mana tempat ditambak hasil daripada butiran pasir-pasir yang halus. Tetapi hari ini mampu menambah laut dan tertegaknya bangunan pencakar langit. Nak merubah sesuatu mudah. Kita lihat bangunan pusat sekarang berubah, makin naik. Kita lihat sungai yang kotor dibersihkan pun mudah. Sungai yang cetek didalamkan mudah. Sungai yang menggut-menggut diluruskan mudah. Jalan yang kecil diperbesarkan mudah. Jalan yang gelap diterangkan mudah. Semua mudah. Malah nak bangun gedung-gedung industri, membangun mesti kilang-kilang hospital mudah. Yang paling sukar apa tuan-tuan? Yang paling sukar adalah untuk membentuk manusia menjadi seluruh.
Membentuk hati manusia menjadi lurus, itu yang payah. Membentuk haiwan ganas, buas di contoh harimau, buaya mudah. Tetapi nak membentuk hati manusia supaya menjadi lurus, membentuk manusia yang lebih mementingkan saudaranya, sebagaimana dia suka kepada diri sendiri pun cukup payah. Dia perlu kepada proses pendidikan, proses tarbiyah, proses pengasuhan yang berterusan. Barulah manusia tadi terpilih. Sebab itu kita perlu kepada suatu anjakan paradigma yang berterusan. Kita lihat perubahan berlaku banyak. Dan tentulah kita melihat kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, melainkan kaum yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita perlu suatu tindakan yang lebih agresif, turun di lapangan, mengajak manusia, mengajak umat Islam khususnya supaya balik kembali kepada pengajian Islam yang sebenarnya, balik kepada pengajian Al-Quran yang sepenuhnya. Bukan Al-Quran sebagai hiasan, Al-Quran sebagai tilawah saja. Tetapi Al-Quran hari ini bukan saja dibaca tetapi ditadabburkan, dipahami, dihayati supaya Al-Quran menjadi payung kepada kehidupan kita. Itu yang dikatakan jahil Al-Quran, jenazah Al-Quran. Next. Terus ini cabaran puasa lah. Ini amanah yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya kami telah perintahkan ataupun tanggungjawab amanah kepada Gunung Ganang. Bukit Bukau kami semua tak mampu. Tetapi kita manusia, walaupun dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita jahil, kita mampu menerima tanggungjawab khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan di bumi ini khalifah dan bertakbir pengurus iqamatuddin wa siyasatul dunya. Mana pemimpin atau khalifah inilah menegakkan agama Allah dan mentadbir urus kehidupan kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Okay, next, ini amanah kepada agama kita, ini kepada sesama kita, kepada negara kita. Next. Ini mesti ada. Kemudian next, pada alam sekitar juga telah rosak apa yang ada di lautan dan daratan sebab tangan-tangan manusia. Sebab manusia dah lupa tanggungjawab sebagai khalifah, mencemarkan bumi dengan berbagai. Sebab itulah kita perlu ini menjaga alam sekitar kita. Maka melalui konsep menjaga alam sekitar ini, insya-Allah bumi kita akan selamat, kehidupan kita akan sehat dan tidaklah berlaku apa yang banjir, kilat, berbagai lagi lah musibah disebabkan kealpaan, kelalaian manusia. Ini bandaraya kita bersih, tapi siapa yang bersihkan? Bandaraya kita bersih tak di, walaupun ada komen lah, masih lagi kotor, masih lagi tak sehebat dulu, dan mudah tercemar, kerana masih ada di kalangan penduduk kita, pengunjung yang membuang sampah pada tempat. Memang bersih, yang bersihkan adalah saudara-saudara kita, para pekerja kita yang seawal pagi dalam gelap-gelap puntik sampah, malam-malam hari tu saya nampak di puntik sampah. Tetapi kita sebagai masyarakat masih lagi tidak beramal dengan an-nazafah atau minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Next. Ini juga sebagai satu tuntutan kepada kita. Terus, di samping kita berpuasa, di samping kita menyambut nuzul Al-Quran, Ramadan juga sebenarnya menjelaskan banyak peristiwa. Ketika perang Badar sendiri berada dalam bulan Ramadan, dalam pembukaan Mekah juga dalam bulan Ramadan, dalam peperangan yang besar, perang Tabuk juga dalam bulan Ramadan. Bagaimana para sahabat dan Nabi sendiri berhadapan dengan musuh-musuh dalam bulan Ramadan. Kita hari ini tuan-tuan berpuasa dalam keadaan aman damai, dalam keadaan cukup selesa, udara yang cukup segar, tidak panas sangat. Padahal Ramadan itu panas yang terik. Dikisahkan seorang Arab berangkat ke Taif ke Mekah, ditanya oleh Badui,
Kamu nak ke mana? Nak ke Mekah. Kamu tak takut ke kepanasan yang terik di bulan Ramadan? Maka sahabat, saya tadi mengatakan aku sedang lari daripada kepanasan api neraka. Kita tidak begitu, kita dalam keadaan tenang. Hujannya sekali-sekala redup. Dalam ceramah pun kita berhawa dingin, sejuk. Selesa. Sedangkan ada sahabat-sahabat kita berpuasa dalam keadaan tempoh yang lama, 20 jam, 18 jam. Berpuasa dalam keadaan perang, dalam keadaan penindasan. Hari itu dengan mercun sana, mercun sini, bunga api sana, bunga api sini, meriah. Tapi sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin, diujar dengan peluru dan berbagai lagi yang merosakkan, memusnahkan. Dan tempoh hari minggu lepas saya dengar ada 6 dan syuhada, dan hari ini bertambah lagi. Sebab itulah kita kena mengambil iktibar bahawa ke next. Perjuangan kita ini perjuangan yang terlalu sedikit berbanding saudara-saudara kita yang berhadapan dengan pelbagai ujian. Puasa kita ini puasa paling rendah. Tak percaya tengok bulan Ramadan, tuan-tuan. Balik dengan tak cukup jari 10 ni, penuh. Tak cukup dengan jari 4 kali tinggal ada penyangkut. Ada penyangkut. Plastik air terbuka yang kuih. Ni jalan ilegal. Ni siap ada tali tinggal dia ada penyangkut. Hebat. Siapa keterori lagi tu? Dijawab, Ustaz, kita nak bantu para peniaga bulan Ramadan. Betul. Tak menafikan. Tapi ada kaedah dia. Nak beli dan terus sampaikan pada yang kita nak serah. Jangan sampai ke rumah. Kalau sampai ke rumah, kita pun selera nak makan kononnya. Tapi lepas tu sampai ke sahur tak disentuh. Macam-macam kuih dia. Daripada kuih badak berendam sampailah badak semua ni. Macam-macam cerita. Kuih udang. Ada berlaku, mana udang? Kau tak nampak udang ni? Macam-macam. Okay, next. Itu gambaran. Anak-anak kita puasa, segar bugar, tapi ada insan yang kurus kering. Next. Kita makan, laku pembaziran, laporan daripada alam sekitar, meningkat, makanan yang elok dibuang, sisi-sisi makanan masih lagi banyak. Lihat, berbagai wadah kita lihat. Ada insan yang nak mencari, ada yang gambarkan makan rumput pun ada, makan tanah kering pun ada. Next. Okay, next. Sebab itulah kita dituntut untuk berpuasa bukan saja dalam Ramadan, tetapi juga dalam kaedah ini disebutkan oleh dalam peristiwa Uzar, Nabi mengatakan, Nabi Musa berpuasalah kamu pada hari yang paling strict demi menghadapi hari kebangkitan. Bangunlah kamu sembahyang 2 rakaat di waktu malam gelap gulita bagi menghadapi gelapnya alam kubur. Ini semua pesanan-pesanan yang diingatkan kepada kita. Kerana segala kepanasan, kesukaran, kepayahan atau kelaparan di dunia ini adalah amat sedikit dibandingkan dengan kesukaran, kepayahan, kepanasan di hari akhirat. Jadi muslim-muslim sekalian, okay, next. Ini juga satu tuntutan untuk kita berhukum dengan Al-Quran. Al-Quran tadi dustur syariat yang mengandung bukan saja soal hukum hakam, bukan saja soal ibadah, tetapi soal pentadbiran, soal pengurusan, soal perniagaan, soal ekonomi, soal politik, seluruh keperluan bangsa dijelaskan dalam Al-Quran. Sebab itu jangan memilih dalam bab tertentu. Oh, dalam bab ni, dalam bab zakat, tengok Al-Quran sebab mendatangkan hasil, mendatangkan duit. Dalam bab niaga ikut Al-Quran, tetapi dalam sistem yang lain tak ikut. Ini rosak. Ini rosak. Dan soal keadilan dan soal pembangunan mesti merujuk kepada Al-Quran. Sebab itulah kita perlu
kepada konsep kepahaman Islam yang benar. Atau dalam soal pentakdiran pemerintah sendiri pun Allah tegaskan, orang yang diberikan kekuasaan allazina taqaddamu bil ardi aqamus shalah wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Mereka yang diberikan kekuasaan memerintah bumi ini, ia mendirikan sembahyang, aqamus shalah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, suruh yang baik, perintah yang baik, dan larang yang munkar. Walillah, dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Itulah konteks pemerintah. Itu je dalam konteks-konteks yang lain, dalam konteks pernikahan, dalam konteks perkahwinan, semua ada. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam ayat Quran dalam bab puasa tadi, ayat 185 dalam bab puasa kan, 186, 187, 189, urutan cantik perintah berpuasa. Kemudian ada bagaimana Allah memberikan keringanan, rukhsah bagi orang yang sakit, orang musafir, boleh berpuasa, boleh ganti puasa. Maknanya tidak boleh, maknanya boleh gantilah, tak berpuasa, ganti pada hari yang lain. Mana keringanan yang diberikan oleh Allah Taala. Kemudian disebutkan di sana tentang doa, bermunajat, doa mintalah kepada Tuhan. Disebut di situ. Kemudian di sana juga diterangkan tentang ada hubungan suami isteri. Suami pakaian isteri, isteri pakaian suami. Lihat bagaimana hubung kait antara dalam sistem Al-Quran. Sebab itu Al-Quran cukup lengkap untuk keperluan kita. Next. Ancaman kepada mereka yang meninggal Al-Quran. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, daripada Al-Quran, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, tuan-tuan. Jiwa yang sempit, tak tentram. Malah yang dasarnya dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Dan kita manusia akan bercakap, bertanya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu aku masa dulu kat Bukit Baru ni, masa dulu kat Melaka, dulu kat Malaysia, dulu kat dunia ni, aku kenapa ya Allah? Aku cerai ya Allah, kenapa sekarang ni aku buta? Ini istilah dia gitulah. Maka Allah berfirman, maknanya dahulu datang kepada kamu peringatan-peringatan, kau lupakan, kau abaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini kamu dilupakan, kau ditinggalkan. Betul, muslim-muslim sekalian, Al-Quran sebagai Buddha, sebagai petunjuk, pegang. Dan hari ini tidak ada masalah. Handphone kita ni ada aplikasi Al-Quran, macam-macam kita boleh. Tapi berapa orang yang khatam Quran sejak ada handphone? Itu soalan, termasuk saya. Berapa orang yang melayari Al-Quran dalam handphone sebelum tidur? Rahmat tunjuk, bercahaya ke? Muka suami saya bercahaya ke? Dia bukan melayari Al-Quran, dia melayari laman-laman yang tak betul. Baca telegramnya, baca macam-macam lah. Ini masalah. Berapa orang yang bangun tidur mula-mula baca Al-Quran, tengok doa bangun tidur. Kalau tak apa, contohnya. Itulah teknologi yang ada ini sebenarnya ada cabaran. Next. Dan Al-Quran juga mengingatkan kita dengan sejarah kita, supaya kita ini tidak lupa, tidak lupa, tidak lalai dengan keadaan diri kita yang sekarang sudah berubah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memurnikan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, akal, fikiran supaya kamu bersyukur. Kita berada di mereka mana, tuan-tuan? Tengok. Next. Mereka mana kita? Alam rahim semua kita dah keluar dah. Tak tahu kalau ada yang mengandung, sekarang ni ada kandungan dalam.
Bayi, tak ada bayi, ada baby dia sempat tidur je. Mana baby dia? Kadang-kadang ada, kakak ni kadang-kadang. Kawan, kadang-kadang. Remaja, gambar remaja. Dewasa, tua saya tu. Saya dah 63, 64. Selangkah lagi ke alam barzakh, ke alam itu. Ni. Jadi muslim-muslim sekalian, kita lihat perjalanan itu dah jauh dah. Dah jauh. Tinggal satu lagi anak tangga. Kalau kita orang Melayu, rumah bertangga ni, tangga orang Melayu, tinggal setakuk saja. Nak sampai ke atas atau ke bawah. Antara itu, kesempatan kita berada dalam bulan Ramadan ini, juga dalam majlis 1 jam bersama Al-Quran, perlulah menjadikan iktibar kepada kita supaya kita terus bersungguh-sungguh, bersemangat, bermotivasi untuk menjadikan diri kita insan yang benar, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Next. Dan kita selalu mendengar ungkapan khairul ummah, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dia ada prasyarat. Nah, jadi umat terbaik mesti akidah yang betul, akidah yang jazam, ibadah yang berterusan, ibadah yang sah. Waktu puasa kita mesti disertai dengan niat. Kalau puasa Ramadan ni tak niat, tak sah puasa. Sebab ada soalan tanya, Ustaz, saya ni 2 hari tak niat Ustaz. Dia tanya, dan tak sah puasa, kamu kena ganti besok. Masuk bulan Syawal ke bulan apa pun, ganti 2 hari yang kamu tak niat. Sebab puasa Ramadan mesti dengan niat malam. Sebab tu Imam Tarawih selalu ingatkan puasa dengan niat puasa nawaitu shaum. Tapi kalau puasa sunat, tak niat malam pun tak apa. Balik pagi-pagi tu pergi lepas subuh misalnya, balik tanya rumah, wahai isteriku, adakah makanan sarapan pagi ni? Oh, tidak ada suami. Kita puasalah. Puasa tak boleh. Sebab Allah panggil kita panggilan ya ayyuhallazina, wahai orang beriman. Jadi kita panggil isteri kita pun panggil dia dulu, wahai suami, wahai isteriku. Jangan boleh-boleh, oh mangkau, jangan. Panggilan yang mesra. Yang ketiga, akhlak, kena jaga, dan syariat. Keempat komponen tadi gabungan itu mesti dihayati dalam seorang muslim, barulah menjadi manusia. Ini orang berpuasa tapi kadang-kadang masih lagi melakukan akhlak yang tidak baik. Berpuasa tapi masih lagi berjudi, berpuasa tapi masih lagi melakukan perkara mungkar. Ini rosak. Okay, next. Terus ini Pak Angka lah. Saya jumpa pesanan ini. Jadi Ramadan berbagi lagi. Jadi kena rebut peluang. Tahun depan belum tentu kita dapat. Okay, next. Al-Quran bina insan bertakwa. Ada Islam masih. Okay, next. Ini cabaran sikit lah. Nah, membina jurasi Al-Quran bukan mudah. Mereka yang dah habis Al-Quran pun ada disiplin dia. Ada disiplin, ada peraturan. Bukan mudah. Nak melayakan habis itu mudah, tapi nak mempertahankan hafalan tadi perlu kepada disiplin yang tinggi. Dan cabaran ini yang masih berlaku dalam masyarakat kita. Next. Yang kita bertanggungjawab untuk menghadapi cabaran ini dengan betul. Kita dalam sistem lain, mesti ambil sistem Islam, sistem Al-Quran untuk membenteras ancaman-ancaman ini. Kerana di kalangan kita terlalu banyak masa terbuang, berlaku pengangguran. Cara hidup yang hari ini berada di dunia tanpa sepadan, borderless, tanpa sepadan, oversupply, dan berbagai lagi lah. Apalagi orang muda suka mencuba.
Kita lihat Ramadan, minggu pertama, minggu ramai, tapi hari ini dah hujung, Masya Allah. Masjid lengan, seruh lengan. Saya kadang keluar, saya tak malam keluar lah. Tadi saya di Pulau Besar, ada program di Pulau Besar, program tadarus, balik. Kemudian malam seminggu hari lagi. Kita lihat, di platform macam itu. Ramai. Daripada saya pergi lepas maghrib tu, balik hujan. Lepas. Next. Okey, terus. Dan kita perlu jadikan Al-Quran, jadikan Islam sebagai dustur kita, cara hidup kita, dan perundangan yang ada dalam Al-Quran, dalam Islam ini adalah untuk menjaga kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah SWT. Allah tak ada kepentingan. Kita bila diletakkan hukum hakam dalam kehidupan kita adalah untuk menjaga akidah kita supaya tidak rosak. Sistem yang ada dalam kehidupan kita ini yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk menjaga akal kita. Sebab itu arak diharamkan untuk menjaga nyawa kita. Dan kita dituntut untuk menyelamatkan manusia lain. Kalau kita mampu menyelamatkan satu nyawa, berarti kita menyelamatkan seluruh manusia. Undang-undang yang ada juga untuk menyelamatkan nasab keturunan kita. Sebab itu dilarang tentang zina, wala taqrabu zina, jangan hampiri zina, dan pelbagai lagi lah, dan juga menjaga harta. Ini maksud saya tujuan undang-undang diturunkan kepada manusia. Okay, next. Rasanya dah sampai penghujung. Jadi kesempatan yang ada terus berkata dan itulah amalan untuk membina keterangan rumah. Next. Okay, melaksanakan perkara yang wajib. Terus kita menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan zikir, baca Al-Quran, taubat, tubu ila Allah taubatan nasuha, melaksanakan amalan-amalan solat, amalan sunat, mengaji banyak ilmu, dan juga memastikan rezeki yang halal. Ini penting. Kita kena banyak sedekah. Setiap umat Islam adalah bersedekah. Ada kulli muslim sedekah. Jadi sahabat bertanya, kalau dia tak ada waktu ya Rasulullah, apa nak sedekah? Maka Nabi mengatakan, bersabda, dia dalam bekerja dengan tangannya, dan bila dia dapat upah, dapat hasil, dia boleh menyelesaikan masalah dirinya dan boleh bersedekah. Sahabat tanya lagi, kalau tak boleh, dia tak mampu, maka jawab Nabi, maka adalah dia membantu orang, menolong orang, tolong kat barang misalnya, tolong orang minta jalan misalnya. Sahabat tanya lagi, kalau dia tak mampu buat juga ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan sabdanya, adalah dia menyuruh yang baik, suruh yang baik, ajar orang buat kebaikan, jaga kebersihan, ajar orang bersemayam berjamaah, ajar orang membaca Al-Quran, ajar orang baca buku dan sebagainya. Kalau itu pun tak mampu ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan dia tidaklah menahan dirinya dari membuat sesuatu yang menyusahkan orang. Itu pun sedekah. Maknanya sedekah ini bukan saja wang ringgit, bukan saja benda makanan, tetapi tahan diri kita daripada melakukan kemungkaran juga adalah sedekah. Al-kalimatut thayyibah pun sedekah, cakap yang baik pun sedekah. Itulah mudahnya kita untuk keluar amalan-amalan. Antara itu peluang masih ada lagi. Marilah kita memperbanyak sedekah kita, termasuk di ucapan tahlil kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga sedekah tanpa modal tu. Ini orang anggap selalu kocik nak bersedekah. Kalau itu tak ada, memang tak ada, bukan rezeki kita. Kita ada rezeki lain cara nak bersedekah. Walaupun dengan sebelah tamar pun sedekah, tetapi dengan zikrullah juga Allah. Zikir kita bukan sedekah kepada Allah yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu. Jadi rasa sakat tu next mungkin dah habis. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk mengisi program 1 jam salat Quran pada awal ini dapat dimanfaatkan
dan tahniah kepada penganjuran yang hebat daripada Datuk Hisham ni yang pengangkuran cetusan daripada idea dia besar, dan hari ini manfaatkanlah untuk kita semua. Dan saya ucapkan selamat meneruskan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dianugerahkan diberikan satu malam istimewa, malam yang disebutkan Al-Qadar, menyamai 1000 bulan. Dan marilah kita gunakan kesempatan untuk mendidik diri kita bahawa kita melayani tetamu istimewa yang akan pergi meninggalkan kita. Tetamu istimewa ialah Ramadan yang akan pergi meninggalkan kita. Dia akan datang semula. Persoalannya, adakah kita mampu menerima tetamu itu di tahun depan atau tidak? Maka marilah kita terus bermuhasabah diri kita untuk menjadi insan yang bersyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu teringat dengan ucapan firman Allah Taala, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sekiranya kamu bersyukur, nescaya akan ditambah nikmat kepada kamu. Tetapi kalau kamu kufur, kamu engkar, ingatlah bahawa azab Allah Maha Pedih. Jadi sekali itu saja, sekali kebaikan anugerah kepada Allah Taala. Salam silam kelemahan dari saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.